Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan sambung pelajaran kita. Bab 4 dah kita dah masuk bab 4 dah jauh dah sebenarnya kan. Iaitu dah sampai operasi set dah insyaAllah. Kamu hari ini dah start masuk sekolah. Nanti kamu akan follow balik lah. Cantik lah nanti kan. Semoga dapat pun dapat apa. Tak ada ketinggalan lah dalam apa-apa apa topik langsung kan insyaAllah. Kalau kita dapat follow baik topik, jadi form 5 nanti pun lagi senang kan. Okay. Operasi set ni dia senang je topik dia. Topik dia sangat mudah. Cuma kadang-kadang dia, biasalah mat, dia ada benda yang kalau kita tak biasa buat, dia akan mengelirukan kita kan. Contoh soalan ni simple je. Kalau 4.1 ni, hari ni kita tengok tentang persilangan saja kan, set kan. Sebelum kita nak tahu persilangan, kita kena faham juga set tu apa. Contoh set ni tak tak susah pun. Diberi set, simbol untuk ni, cacing ni. Okey, kalau kamu tengok ni macam cacing ni, macam mana ni. Pusing ni. Yang ini kita panggil dia set semesta. Set semesta universal set. Universal set maksudnya semua benda yang boleh ada ni yang ni. Semua yang boleh. Orang lain tak boleh. Contoh dia kata kalau set semesta macam ni, dia kata integer 1 sampai 10. Kan? Jadi maksudnya set semesta kita ni adalah sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai 10. Yang ni je. Kan? Yang lebih tak boleh. Kurang tak boleh, lebih tak boleh. Integer saja. Ini saja. Okey? Kemudian baru dia tanya pula soalan dia tanya. Kalau M adalah nombor ganjil. Nombor ganjil maksudnya yang ambil pada sini saja. Jangan ambil orang lain. Sebab tu itu maksud set semester kan. M ni boleh ambil pada dia orang ni aja. Jadi M kita adalah apa? Kena buat dalam bentuk set tanda-tanda ni. Macam ni. Okey. Dia kata apa? Nombor ganjil. Apa nombor ganjil? 1, 3, 5, 7. Kemudian 9. Ini jawapan untuk M. Dia tak susah mana pun. Cuma kena faham sikit. Simple je kan. Okay. N pula apa dia kata? N ialah gandaan 3. Gandaan 3 pun kena ambil daripada yang atas tu juga. Tak boleh ambil orang lain. Kena ambil daripada kalangan set semester saja. Jadi set N kita adalah gandaan 3 maksudnya apa? CP3. CP3, 3, 6, 9. Yang itu saja. Okay. Kemudian baru kita tengok asas. Kita panggil apa? Simbol ni. Ini simbol ni adalah simbol persilangan. Okey, persilangan dalam bahasa matematik dia persilangan lah. Bahasa biasa kita ambil masuk persilangan adalah benda yang sama. Benda yang sama. Contoh kat sini dia bagi M silang dengan N. Maksudnya M dengan N yang sama. Okey, nak bagi jelas saya tulis bawah dia. Saya tulis bawah dia. Okey, siapa M? M adalah 1, 3, 5, 7, 9. M. N pula 3, 6, 9. Yang ini maksudnya apa? Sama. Jadi apa jawapan kita? 3 dan 6. 6 tak ada, tak ada. 3 dan 9 saja. Ambil yang sama. Jadi jawapan kita untuk M silang dengan N, jawapan kita adalah sama dengan 3 dan 9. Macam tu. Okay. Simple je. Kena ingat persilangan diberikan label. Ambil benda yang sama. Persilangan, silang sama. Silang sama dengan sama. Silang sama dengan sama. Okay. Simple. Kita masuk nombor 2. Nombor 2 dia bagi gambar. Dia ada bagi gambar set. Ini gambar set. Nampak? Dia ada benda. Ada titik-titik. Titik-titik tu maksudnya apa? Kalau ada titik ni, maksudnya unsur. Ada titik ni, ada apa? A. Saya letak A maksudnya apa-apa sajalah. Kan? A maksudnya ini adalah unsur. Unsur dalam set tu. Unsur. Kalau dia tak ada titik. Kalau dia tak ada titik, maksudnya dia letak nombor saja. Nombor saya letak contoh X. X maksudnya tak ada titik. Ini maksudnya adalah bilangan unsur. Bilangan unsur. Contoh kalau gambar rejah macam ni. Gambar rejah macam ni Saya buat bulat balik. Lebih kurang cerita dia. Dan ada kotak tengah. Okey. Bulat besar ni J.
kotak tengah tu K, kotak yang apa tepat segi empat tepat ni adalah L. Okey. Contoh saya letak. Kamu tengok kawasan ni ada 2, 7, 5. Maksudnya saya letak 3. 3 maksudnya apa? Dalam kawasan ni ada 3 orang. Macam tu. 4 dengan 6. Dalam kawasan ni saya letak 2 orang. Ni seorang, ni seorang, ni 2. Kalau tak ada titik maksudnya apa? Bilangan. Ada berapa orang? Itu maksud kalau tak ada titik. Kalau ada titik bermaksud dia punya apa? Unsur dia, benda tu. Macam ni Okey. Kita tengok gambar rajah band menunjukkan set J, K dan L dengan keadaan set semester dia. Yang inilah yang dia bagi, tak ada lebih lah. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ngam-ngam. Okey. Yang pertama, senaraikan unsur bagi persilangan set yang berikut. Ini saya buat macam ni. J silang dengan K. Okey, saya akan ambil J dulu. Siapa J? J maksudnya ini J. J maksudnya ni J. Semua orang dalam J. Siapa orang dalam J? Ada 2. Ada 3. Ada 4. Ada 5. Ada 6. Ada 7. Ini semua orang dalam J. Okey. K yang mana? K kotak. Kotak ni K. Okey. Siapa ada dalam kotak tu? Ada 4. Ada 6. Ada 9. Macam tu. Okey. Jadi jawapan kita apa? Simbol ni pula, dia kata apa? Cari benda yang bersilang. Bersilang maksudnya, silang maksudnya sama. Apa yang sama? Yang sama saya nampak nombor 4 dan nombor 6. Jawapan kita adalah 4 dan 6. Macam tu. Senaraikan. Siap lah untuk A. Kan? Okey, kita tengok B. Apa cerita untuk B pula? B dia bagi apa? B, J, silang dengan L. Jom kita senaraikan. J dah ada tadi. Kita buat yang balik. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Untuk J kan. L pula. L ni. Kotak ni L. Okey. Siapa ada dalam L? Ada 1, ada 3, ada 8, ada 9. Kalau kamu tengok, saya susun ikut turutan nombor. Dia tak payah susun ikut turutan nombor. Tak apa, tak kisah pun. Kan? Cuma jangan nombor tu berulang sudah. Kan? Okey. Jawapan kita apa? Cari apa? Benda yang sama. Jawapan kita ada kat sini ada 3. Kemudian 8. Tak ada. 9 pun tak ada. Ada 3. 9 ada. 9. Mana J saya tak letak 9 lah. Oh, tertinggal lah J tadi. 9 ada J. J ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Tertinggal. Habis jawapan tertinggal sini. Jadi yang ini pun salah tadi. Ada 9 Betul kan? Cik. 9. Yang ini pun sama. J kita dalam J ni besar ni. Ada 9. Okay, jadi kat sini kena ambil 9 kali ya. Jawapan kita kat sini adalah 3 dan 9. Macam tinggal pula 9 Tengok betul Okey. C. Tengok C. C macam mana? C, K dan L K silang dengan L. Okey, siapa K? Cek balik K ni. K ada 3 orang K ada 3 orang. Ada 4, ada 6, ada 9. Okey, L ada 4 orang. 1, 3, 8, 9. Jadi cari benda yang sama 9. Ini dapat jawapan kita K silang L adalah 9 saja. Kami kena buat macam ni unsur. Kalau unsur dia kena buat macam ni. Dalam bentuk set. Okey. Satu lagi ramai ni. Yang ini maksudnya 3-3 dia nak. 3-3. D kan 3-3. J, K, L.
Okey. Kalau kamu tengok dari segi gambar, dia bertindih tiga-tiga. Bersilang maksudnya bertindih. Tiga-tiga bertindih. Kita tengok jawapan dia, kita dah tahu dah. Tindih tiga-tiga kat mana? Dekat 9. 9 ni tiga-tiga. Kita check betul tak 9. J kita 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. K 4, 6, 9. L 1, 3, 8, 9. Simbol ni apa? Sama, sama. Maksudnya semua orang ada nombor yang sama. Apakah nombor yang sama dia? Jawapan kita adalah nombor 9. Macam tu. Okay. Simple je. Set persilangan maksudnya carilah benda yang sama. Kan? Kalau dia bagi nombor ni okey. Cuma kadang-kadang dia bagi dalam bentuk perkataan. Perkataan kadang-kadang agak mengelirukan lah. Kita tengok nombor 3 kan. Okay. Soalan senang sebab saya ambil pada buku teks semua. Ni kamu boleh rujuk tengok buku teks. Memang kalau tengok ni tak berapa. Dia saya punya kamera ni dia kembang sikit kan. Diberi set semester. Okay, set semester dulu. Set semester ialah integer 1 sampai 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 sampai 20. Wajib ke senarai? Kalau dia tak minta tak payah. Tak wajib pun. Tulis je, saya tulis supaya senang lah nak rujuk tu je kan. Dalam soalan tak minta pun dia kata senaraikan semua set semester, tak ada, tak wajib. Lukis gambar Raja Van, ni wajib. Okay, soalan dia bagi apa lagi? Set P. Okay, P. P adalah apa? P adalah nombor perdana dalam ni. Lepas tu bila kita buat macam ni, kita senang cari. Nombor perdana maksudnya mula dengan apa? 2. Lepas 2, 3. 4 tak boleh. 5. 6 tak boleh. 7. 8 CP2, 9 CP3, 10 CP2, 11. 12 tak boleh. 13. 14, 15, 16, 17. 18, 19. Dia senang. Ini kita panggil apa? Nombor perdana. Okey. Set Q pula. Q pula ialah dia kata gandaan 5. Apa maksud gandaan 5? CP5 yang ada kat atas. 5, 10, 15, 20. Itu CP5. R, faktor bagi 10. R ialah faktor bagi 10. Macam mana nak cari faktor bagi 10? Senang, kita mulakan dengan 1. Kan? Faktor bagi 10 maksudnya 10, 1 darab 10. 1 darab 10. Sebab 1, sini sebab 10. Kalau 2, darab 5. 3, tak boleh. 4, tak boleh. 5, dah jumpa. Siap. Ni je lah cara kita buat faktor. Okay. Sekarang dia kata apa? Lukis gambar Raja Van. Okay. Bila kamu lukis gambar Raja Van, pertama sekali kamu kena perhatikan, ada tak tiga-tiga ni bertemu? Bertemu tiga-tiga tak? Tengok. Tengok nombor apa? 5, 5, 5, 5. 5, 5, 5. Maksudnya dia ada bertemu, tiga-tiga benda bertemu dalam satu kawasan. Jadi persilangan tiga-tiga ada. Kan? Tapi kalau nak senang, apa-apa pun soalan, kalau dia bagi 3, kita buat macam ni dulu. Kalau ada PQR, kan? Okay. First kali gambar Javan, saya akan buat ni. Step pertama, kita buat kotak. Ni saya buat kat atas dulu. Ini masuk jawapan. Jawapan nak buat sini nanti. Ini kita punya anggaran. Kotak. Lepas tu ada 3 orang, kita buat tindih 3. 1, 2, 3. Kita tindih dulu. Okay. Kemudian, saya letak siapa? Set semester. Ini P. Ini Q. Ini R. Okay. Mula-mula saya akan cari yang sama semua. Yang sama semua adalah ada 5. 5 saja. 5 maksudnya semua orang ada 5. Nampak? 5, 5, 5. Semua orang ada 5. Duduk kat mana? Dekat tengah. 5. Seorang dia. Okey. Kemudian saya akan tengok antara P dengan Q.
Antara P dengan Q. Kan? P dengan Q. Ada tak? Tengok P dengan Q. P dengan Q. Apa yang sama dekat P dengan Q? Kita akan nampak. Jangan tengok yang ramai, tengok yang sikit. 10 ada? Tak ada. 15 ada? Tak ada. 20 ada? Tak ada. Maksudnya P dengan Q dah tak ada orang lah. Dia tak berjumpa dah. Okay. Kemudian P dengan R. P dengan R pula. P dengan R. Tengok yang sikit. 1. Tak ada. 2. Ada 2 kan. Antara P dengan R ada 2. Kemudian habis ada 2. Jadi kat mana P dengan R? Ni P dengan R. Sini. Ada nombor 2. Itu cerita dia. Kan? P dengan R. Kita tengok. 2. Siapa lagi belum kita tengok? Yang kita belum tengok adalah Q dengan R. Okay, jom kita tengok Q dengan R. Q dengan R ada nombor apa? Ada nombor 10. Itu aja. 10 je. Q dengan R. Jadi Q dengan R sini. Q dengan R. Jadi ada nombor 10. Macam tu. Okay. Kemudian baru kita tengok kat sini. Apa kat sini? P sahaja. P sahaja. Selain daripada 2 dan 5, P sahaja. Jadi P sahaja maksudnya 3, 7, 11, 13, 17, 19. Itu nampak. Kita panggil P sahaja. Okay? Q sahaja. Q sahaja. Selain daripada yang dah ada. Yang dah ada apa? 5 dengan 10 tak boleh. Q sahaja. Maksudnya 15 dan 20. Itu Q sahaja. Okey. R sahaja. R sahaja. Kat sini ada 1, 2, 5, 10 dah. 2, 5, 10 dah. Tak boleh. Itu je. Okey. Apa lagi yang belum? Kat luar. Tapi dalam kotak. Maksudnya nombor yang ada dekat set semester tapi belum ditulis. Kita test satu-satu. 1 dah. 2 dah. 3 dah. 4 belum. 5 dah. 6 belum. 7 dah. 8 belum. 8. 9 belum. 9, 10, 11, 12 belum. 12, lepas 12, 13, 14 belum. 15 dah. 16 belum. 17 dah. 18 belum. 19 dah. 20 dah. Okey habis. Ini jawapan kita. Tapi cepat tu saya kata ni anggap kita punya lakarannya. Buat cantik-cantik. Okey. Bila kita buat cantik-cantik baru kita tengok. Ada satu tempat kosong ni. Satu tempat kosong kan. Jadi kita tengok kat situ. Saya buat kotak van. Okey. Kotak kosong tu maksudnya dia tak wujud celah tu je. Satu celah je tak wujud kan. Macam mana bagi cantik dia? Tengok yang paling besar siapa? P ramai. P. Buat P dulu. P ramai. P. Lepas tu apa? P dengan R ada. P dengan R ada. Kan? P dengan R ada. Saya akan buat P dengan R dulu. Kat mana-mana boleh? Sini boleh. Ini P. Ini R. Ada. Tapi kat sini bila kita nak letak Q, Q dia tak jumpa dengan P. Tapi dia jumpa kat semua je. P. Tapi Q ada jumpa dengan R dekat 10. Tengok macam mana dia nak letak ni.
Bagi cantik ni. Q ada jumpa dengan R. Dan Q ada jumpa dengan P pun ada. Dengan R pun ada. Sini je tak ada. Oh, dia patutnya tak boleh buat bulat lah. Tak cantik buat bulat ni. Kita buat kotak cantik sikit lah. Bulat ni dia tak cantik. Sebab apa? Dia tak lajak. QR ni dia tak lajak sampai sebelah. Dia Q ni dia tak jumpa dengan P. Untuk dia saja. Dia dengan P saja tak ada. Dia ada kaitan dengan R juga. Saya buat. Bagi cantik saya fail ni. Ni. Ini ikut saya rasa je. Dia duduk macam tu. Yes, Oh, tak boleh. Salah. Mana? Ada kamu ada idea bagi cantik lah. Saya nak bab lagi cantik ni saya fail sikit lah. Ambil gambar lah tak sini Tak. Jawapan dah dapat. Nak lukis bagi cantik masalah ni. Lukis P dulu. P. Sebab kotak. Kotak mungkin senang sikit kot. P. Okey. P dia jumpa dengan Q. Dengan Q dah ada juga. Kemudian P jumpa dengan R. Kita try macam ni tengok. Okey tak? P. Salah lah. Next semester. Saya buat Q. P juga. Susah juga nak lukis ni. Yang cantik. P. R dulu. Ni ada P. Ni ada R. Tak dulu lah. P. P saja ada 3, ada 7, ada 11, ada 13. Sekejap Ada 17, ada 19. P saja Okey, R sahaja. R sahaja kecil saja tetap pasal. R sahaja hanya ada satu seorang-seorang. Patut kita buat kecil je kat dia. Okey, R sahaja. Yang ini kita boleh buat dia jumpa 3 orang, 5. 5. Saya nak letak Q. Q ada lagi 2 orang kat luar. Dan Q dia jumpa Q 10 dan 5.
Tak boleh bagi cantik lah. Kan? Sorry. Saya tak pandai bagi cantik lah. Nanti kamu tengoklah saya tak pandai bagi cantik. Saya bagi jawapan yang macam tu lah. Kalau ada gambar Raja Van, tak dapat. Kalau tak terfikir untuk dapat akan cantikkan gambar tu. 3 orang tu saya buat macam ni je. Ada 3 orang, saya silang je 3-3. Yang mana tak ada, kita biarkan ruang kosong saja. Okay? Yang ni paling ramai saya jadikan dia P, sini Q, sini R. Tak dapat fikirkan untuk cantikkan gambar. Jawapan dah betul, nak cantik tak boleh. Okay? P tadi patah balik. P maksudnya P saja tadi ada 3, ada 7, ada 11, ada 13, ada 17, ada 19. P saja Okay? Kemudian P dengan Q. P dengan Q dia jumpa dekat 5 saja. Dekat 5 saja. Okay? Q dengan R. Q dengan R, saya ni Q, sini R. Q dengan R dia jumpa dekat ada 10. Q dengan R sini. Ada 10. P dengan R ada nombor 2. R saja ada nombor 1. Q saja nombor 15 dan nombor 20. Okay? Yang kat luar ni ramai juga yang belum ada, tak ada bulatan, tak ada geng kan, iaitu 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 19. 19 je. 9. Okay, habis. Saya check Tengok semula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okey. Minta maaf saya tak dapat idea. Kalau kamu boleh tulis cantik je, kamu tulis cantik kan? Okey. Nak tulis cantik tak boleh. Okey. Lepas tu dia katakan lorekkan kawasan P silang Q silang R. Senang je yang ni kawasan dia. P silang Q silang R. Nak bagi cantik je tak erti buat Okey. Tengok. Teruskan nombor 4. Lama betul saya ambil bagi cantik. Tak dapat juga cantik. Okey. Kita tengok nombor 4. Terus. Nombor 4 kat sini. Diberi set A. Sama dengan. Dia kata apa? Ialah huruf dalam perkataan gigih. Huruf dalam perkataan gigih. Maksudnya kamu kena asing-asing dia. G, I, G, I, H. Ni kena asingkan. Set B pula ialah huruf dalam perkataan dedikasi. Satu-satu kena asingkan. Di, ka, kena asingkan. C pula adalah huruf dalam perkataan jujur. J-U-R. Jujur. Okay, nyatakan bilangan unsur dengan menyerahkan semua unsur bagi persilangan set yang berikut. Okay. Pertama kita tengok kat situ cerita dia. A. Dia nak bilangan. N ni maksudnya bilangan nombor je. Kita senarai. Contoh A silang dengan B. Ini macam mana nak buat? Kamu tengok saya buat. Saya senarai je. Contoh kat sini A saya susun macam tu. G. Macam tu. B. D. D. K. E. Kemudian saya akan bulatkanlah cerita dia. Orang yang sama. Orang yang sama maksudnya saya akan ambil kat situ ada I 2 ekor je. I. Okay. Jadi kita ambil bilangan dia adalah sama dengan 2. Macam tu. Okay. B pula. B kat situ bilangan A silang dengan C. A silang dengan C. Kita tengok A siapa? A gigih. Nampak gigih. Gigih. C pula jujur. Bila kamu tengok sini,
Gigih dengan jujur. Langsung. Tak ada langsung ni. Orang yang sama. Tak ada maksudnya bilangan kita. Jawapan kita tulis juga. Jangan salah. Kosong. Tidak ada. Tidak ada berlaku persilangan. Tak berjumpa lah. Okay. Kemudian C. Dia nak N. B silang dengan C. B silang dengan C. Okay. B kat situ dedikasi. Dedikasi. C kita jujur. Jujur. Dedikasi dengan jujur pun tak ada. Tak ada huruf yang sama. Bila tak ada huruf sama maksudnya dia sama dengan kosong. Okay. Kemudian seorang lagi. D. Soalan dia nak bilangan A silang B silang C. Yang ni dia tanya, tiga-tiga orang ada tak huruf yang sama? Tiga-tiga orang. Tiga-tiga orang mana ada? Tiga. Jujur je masalah. Dia seorang-seorang dia. Tak ada geng orang. Jadi jawapan kita untuk ini adalah sama dengan kosong. Kosong. Jawapan kosong tu adalah jawapan. Okay. Lah. Diberi set semester 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Set P, ini dijelas ditulis ni. P 3, 5, 7, 9. Q 2, 3, 5, 7. Set R, banyak dibagi Senaraikan semua unsur bagi set berikut. Yang ini kita ada satu jumpa nama benda dia adalah prime. P prime maksudnya pelengkap P. Pelengkap P. Okay? Dalam bahasa matematik, dalam bahasa kampung, kita panggil tak nak P. Tak nak P. Ataupun kita panggil dia bukan P. Itu nama dia. Pelengkap adalah maksudnya selain daripada P. Selain daripada P. Okay? Contoh soalan dia kita tengok. Yang pertama, perhatikan kita hanya boleh ambil paling penting dekat apa? Set semester tu. Susah juga buat set semester ni. Sana. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini kita punya semester. Boleh ambil kat sini je lah. Yang pertama, A, P silang dengan Q. Pelengkap. Okey, macam ni cerita dia. Saya akan ambil first kali, apa saya buat macam biasa. Saya akan buat dulu P. P kat sini kalau aku pada tengok, P adalah 3, 5, 7, 9. Dan Q pula, saya ambil je. 2, 3, 5, 7. Tak apa. Lepas tu saya buat apa dulu? Saya pergi buat yang dalam kurungan dulu. Dalam kurungan dia kata apa? Cari benda yang sama. Maksudnya jawapan kita kat sini kita akan dapat 3, 5, 7. Jadi 3, 5, 7. Kemudian baru kita kurungkan 3, 5, 7, kita koma. Maksudnya kita buat apa? Kita ambil selain daripada 3, 5, 7. Jawapan akhir kita adalah semua nombor kecuali 3, 5, 7. Siapakah dia? Rujuk semester. Kita akan ambil apa? 2, 3 tak boleh. 4, 5 tak boleh. 6, 7 tak boleh. 8, 9, 10. Itu satu cara dia. Kita buat dalam kurungan dulu. Macam kita buat matematik biasalah, kita panggil dia buat mas. Buat bracket dulu kan. Sama cerita dia ni. Tengok B. B, dia buat apa? Dia nak Q silang dengan R pelengkap. Jadi saya akan buat sama tak? Saya akan buat Q dulu. Okay. Apa Q kita? Q kat sini adalah 2, 3, 5, 7. 2, 3, 5, 7. Kemudian R 2, 4, 6, 8, 10. Kita dapatkan apa dulu? Dapatkan yang sama dulu. Yang sama adalah 2. Kemudian 3 tak ada. 5 tak ada. 7 tak ada. 2 je. 2 je.
2. Kemudian kita buat apa? Koma. Maksudnya tak nak 2. Yang lain semua kena ambil. Lagi ramai cerita dia ni. Jadi yang ini jawapan kita akan jadi 2 je jangan ambil. Lain semua ambil. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu. Okay? Itu cerita dia. Untuk apa maksud pelengkap? Kita buat dulu dalam yang kita boleh buat. Baru kita cari pelengkap. Sama cerita dia. Jom. Tengok. Teruskan. C. P. Silang Q. Silang R. Pelengkap. Senarai dulu P. P. Ada kat situ 3, 5, 7, 9. Q. 2, 3. 5, 7. R pula 2, 4, 6, 8, 10. Dan dia nak pula silang-silang, maksudnya 3-3 orang ada. Apa yang 3-3 ada? Kalau kamu tengok kat sini 3-3. 3 tak ada, 2 tak ada, 5 tak ada, 7 tak ada, 9 tak ada. Maksudnya dia tak ada. Kan? Kosong. Jadi jawapan kita untuk pelengkap untuk yang ini adalah semua 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jangan bila kamu tengok ni tak ada, kamu kata, alamak jawapan mana ada? Jawapan tak ada. Dia bukan nak yang ini, dia nak pelengkap. Jadi kalau pelengkap daripada yang tak ada, maksudnya semua. Itu dia. Kita ambil. Okay? Dan dia tak ada nilai N. Kamu jangan letak bilangan pula. Kita kena senarai. Okay? Nombor 2. Gambar satu. Senarai gambar rajah Venn menunjukkan set G, H dan I dan set semester. Senaraikan unsur bagi set berikut. Senaraikan unsur bagi set berikut. Yang ini kita boleh, kamu boleh congak, boleh contoh G silang dengan H. G yang tindih dengan H. Tapi kalau kamu confuse, kamu buat macam biasalah. Contoh saya pun lagi suka saya buat jalan kerja je. G silang dengan H. Pelengkap saya akan buat G dulu. G ni G. Warna biru ni G. Semua orang dalam G. Semua orang dalam G adalah saya nampak ada 11, ada 13, ada 14, ada 15, ada 12, ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. H. H maksudnya kita akan ambil bulatan dalam ni. Bila kita buat jalan kerja ni, kita susah nak salah lah sikit. 10, 13, 15. Nampak? Itu H. 10. Jadi apa nak buat? Silang maksudnya benda yang sama. Jadi kalau kamu tengok benda yang sama adalah apa? 13 dan juga 15. Benda yang sama. 13 dan juga 15. Jadi kita nak apa? Pelengkap. 13 dan 15 pelengkap. Jawapan akhir kita adalah semua orang kecuali 13, 15. Jadi saya akan start dengan 10 ada seorang lagi. Lupa pula 10. Ada tinggal lagi. Ada 3 orang. 10 pun sama. Maksudnya 13, 10, 15 kita ambil. Yang lain semua kita ambil. Jawapan kita akan ambil 11, 12, 14, 16, 17, 18. Itu jawapan. Okay. Selalu tertinggal ni. Kena buat spek baru. Tak nampak lah. Okay. B. Tengok B. B dia bagi apa? G silang dengan I. Pelengkap. G saya dah ada tadi. Ambil je lah balik. Saya start dengan cuba kita cantik. Dan tu tinggal lagi. 10, 11, 12, 13, 14, 15. G. I. Mana I? I segi 3. I adalah segi 3. Okay. Segi 3 maksudnya 10 sahaja. Jadi benda yang sama dia adalah 10 sahaja. Pelengkap. Jadi 10 pelengkap. Jawapan kita untuk soalan ni adalah semua kecuali 10. Iaitu 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Dia sampai 18 je. Jawapan macam tu. Cerita dia jangan kerja dia. Semua sama. Okay? Sama. Kalau kamu tengok C pun sama C. C dia minta apa? H silang dengan I pelengkap. H silang dengan I pelengkap. H mana tadi? 10, 13, 15. Okay? I 10 je. Nampak? Sama. Jadi bila kita buat ni dengan ni, jawapan kita akan dapat 10 pelengkap. Jadi maksudnya jawapan kita C dengan B adalah sama. Kan? Jadi sama macam B. Okey, jawapan yang sama. Okey. Cuba kita tengok cerita dia. D. D dia bagi apa? Dia bagi kat situ tiga-tiga nak. Tiga-tiga nak. G, H, silang dengan I. Pelengkap. Okey. G, 11, 13, 14, 15, 12, 10. H, 10, 13, 15. I, 10. Sama juga. Tiga-tiga ada 10. Jadi pelengkap dia adalah tak nak 10. Sama jawapan. Sama macam B dan C. Sama. Jawapan ni sama. Ni. Untuk apa? B, C, D. Sama jawapan. Okey. Then, senarai dah. Tengok nombor 3. Lorekkan kawasan. Yang ni soalan biasanya dalam SPM macam ni soalan dia. Ni soalan SPM. Standard. Soalan SPM biasanya untuk kertas 2 dia suruh lorek. Yang kira-kira ni senarai ni kadang-kadang ada kertas 1. Okay. Kita tak tahulah kamu punya macam mana. Dia lebih kurang macam itulah kot. Okay, bila nak lorek, dalam kerja dia biasanya saya akan gunakan kaedah penandaan. Penandaan kan. Contoh, kan? Lorekkan kawasan mewakili pelengkap bagi persilangan yang diberikan. Contoh macam ni kan. Okay. Dia ada dua kaedah. Kalau kamu dah biasa, kamu dah cekap, kamu boleh guna kaedah tutup. Kaedah tutup macam ni. Okey. Mana P silang Q? Mana P silang Q? Kalau kita tengok P silang Q ni, saya tanda. Tanda je. Tanda. P silang Q sini. Nampak? Okey. Jadi dia nak apa? Pelengkap P silang dan Q. Jadi kamu kena lorek semua kecuali situ. Jawapan kita kena lorek pada sini habis. Kecuali yang tu. Kecuali dia. Kena lorek lorek. Tak pakai baris pun tak apa, macam ni pun boleh buat. Tapi asalkan lorek lah, jangan contik-contik. Kecuali yang tu je. Itu maksudnya P silang Q pelengkap. Ni sama nampak? P silang R pelengkap. Mana P silang R? P ni R. Sini. P silang R. Jadi jawapan kita macam tadi ya. Sama, lorek. Lorek. Saya akan lorek sini dulu. Yang lain boleh laju. Dekat-dekat gambar ni yang kita kena hati-hati takut termasuk. Okey, laju. Kita panggil dia. P silang R pelengkap. Yang ni. Ini lagi best. P silang Q silang R. Yang mana? Tiga-tiga. Sini. Dia nak pelengkap pula. Maksudnya lorek yang lain kecuali yang tu. Lorek yang lain kecuali dia.
Tapi ni kerja budak lelaki lah kan. Biasanya perempuan dia akan baris. Cantik dia buat. Jangan kau tarik cocok-cocok. Dia jangan warna. Okay. Itu jawapan dia. Dia kena, bila kamu tengok jelas kamu tahu yang tak lorek tu. Nampak? Yang kita lorek tu yang kita nak. Yang kita tak lorek maksud tak nak. Maksudnya tak nak. Cerita dia. Okay. 3. Nombor 4. Dia ada bagi satu lagi gambar Raja Afghan kat sini. Menunjukkan set L, M, N dan set semester. A, B, C, D, E, F, G. Maksudnya apa? A, B, C, D, E, F, G. Kat luar tak ada orang. Okay. Senaraikan unsur. Kan kita dah boleh congak. Congak. Kalau dah kamu cakap congak, boleh congak. P, M, M silang dengan L. M silang dengan L. Kita tanya, siapa M silang dengan L? M silang dengan L. Maksudnya E lah. Kan? Dia tak nak E. So, jawapan kita kat sini, tak nak E. E pelengkap. Jadi jawapan kita apa? A, B, C, D, E tak nak. F, G. Macam tu. Okay. N silang dengan L. Okay. N silang dengan L. N semua ni jumpa dengan L. Maksudnya apa? E, F. N silang dengan L, E, F. Kalau kamu dah biasa buat, kamu dah boleh guna teknik. Jawapan kita panggil apa? Tak nak E, F. Sebab N silang dengan L adalah E, F. Okay. Kalau nak takut confuse, buat macam biasa. N lebih selamat. Macam tu. Lebih selamat kalau kita buat macam biasa sebenarnya. Contoh N. Ambil N. Siapa N? N. Dalam bulatan besar ni, siapa N? N saya akan ambil dia apa? C, D, E, F, G, L, ada E dan ada F. Jadi kita akan ambil sama. Sama kita adalah E dan F. Maksudnya E dan F tak nak. Ini lebih selamat lah. Jawapan kita adalah kecuali E dan F. A, B, C, D, E, F, G. Macam tu. Okay. M, N. Tapi kalau boleh congak lah. M, N. M, N pelengkap. Pelengkap. M dengan N. Kalau kamu tengok, kamu dapat lah. M dengan N dia jumpa kat mana? M dengan N dia jumpa dekat E dan C. E dan C. Jadi kita tak nak E dan C. Jadi jawapan kita adalah A, B, C tak nak, D, E tak nak, F, G. Boleh congak. Okay? Tapi kalau tak boleh, patah balik. Buat pelan-pelan. Buat kaedah apa? Penyenaraian. Lagi senang. Senarai ni lagi relax sikit buat. Okay? Jadi kat sini kita tahu yang pertama, kita jumpa simbol ni maksudnya apa? Persilangan. Apa maksud dia? Cari benda yang sama. Okay? Simbol ni pula adalah maksud dia pelengkap. Apa nak buat? Kita cari kataan dia adalah bukan. Bukan. Selain daripada ataupun selain daripada. Boleh? Okay? Di seterusnya 4.1. Okay? Raja. Gambar Raja Afghan menunjukkan set A. Ini nampak. Ada titik. Tak ada titik. Tak ada titik maksudnya apa? Bilangan. Tak ada titik maksudnya bilangan. Okay? Gambar Raja Afghan menunjukkan set A ahli kelab seni. Dan B ahli kelab sains. Jika NA sama dengan 15 dan NB sama dengan 22. Hitung X. Okay? Apa maksud dia kat sini? Sini tengok cerita dia. Bila dia kata NA, maksudnya ini. Nampak? Berapa orang dalam A? 15. Betul? 8.7. Yeah. Okay? Kemudian bila dia kata NB, maksudnya orang dalam B. Orang dalam B ni. Ni orang dalam B. Ni kita panggil NB. Jawapan kita apa? NB adalah kalau kita tengok, dia adalah 7 campur dengan X. Dia bagi
22. Jadi kita dapatlah cari X. 22 tolak dengan 7. Dapat jawapan kita 15. Itu nilai X. Okay. Jumlah ahli bagi kelab seni dan kelab sains. Jumlah ahli bagi kelab seni dan kelab sains. Okey, tengok. Bila dia kata jumlah ahli bagi kelab seni dan kelab sains, maksudnya dia nak jumlah semua. Jumlah ahli kelab seni dan kelab sains. Jadi kamu tengok. Cerita dia kat sini, kita dah ada 8, kita ada 7, kita ada 15. Jadi kita boleh dapatkan jumlah kelab, jumlah ahli semua. Dia B, jumlah ahli bagi kelab seni dan kelab sains ni semua. Jumlah semua sama dengan 8 campur 7 campur dengan 15. Dapat jawapan 30 orang. Okay. Itu kadang-kadang perkataan ni dia confuse juga jumlah ahli kelab seni dan kelab sains. Okay. Nombor 2. Sebanyak 150 orang murid mengambil ujian diagnostik bagi kedua-dua mata pelajaran sains dan matematik. Keputusan menunjukkan 40% daripada jumlah murid lulus mata pelajaran sains. Sains 40% lulus. Okey. Daripada jumlah murid lulus mata pelajaran sains. Okey. 30% daripada jumlah murid lulus kedua-dua mata pelajaran tersebut. Sekejap. Keputusan menunjukkan sebanyak 40% daripada jumlah murid lulus mata pelajaran sains. 30% daripada jumlah murid lulus kedua-dua mata pelajaran tersebut. Okey. Jadi kita panggil ni untuk S, lulus S dan juga matematik. Yang bersilang dua-dua sekali. Maksudnya dia lulus sama dua-dua. Ini adalah 30%. Okay. Jika 8% daripada jumlah murid, 8% jumlah murid gagal dalam kedua-dua ujian tersebut. Ini maksudnya apa? Gagal maksudnya apa? Dia S tak lulus, M pun tak lulus. Maksudnya dia bukan S, dia bukan M. Kan? Jika 8% daripada jumlah murid gagal dalam kedua-dua ujian tersebut. Dia tak termasuk dua-dua orang. Okey? Yang pertama dia minta apa? Bilangan murid yang lulus mata pelajaran matematik. Jadi kita akan buat dulu. Dia punya bulatan dia, contoh. Sebab saya nampak ada pertemuan antara S dengan M. Jadi saya akan buat pertemuan. Macam ni. Pertemuan. Kita akan letak kat pertemuan dulu. S dengan M bersilang 30% tengah-tengah. Macam tu. Okey. Kemudian dia kata apa? 40% adalah jumlah murid lulus mata pelajaran sains. Jadi sains ni semua dalam sains ni sains. Ni math. Semua ni sains 40. Kita dah ada 30. Berapa lagi? 10. Jadi sains semua 40 orang yang lulus. Okey. Kemudian dia bagi tahu pula 8% gagal dua-dua. Langsung tak ada dalam bulatan ni kat luar. Maksudnya kita kena ada satu lagi. Set semester kita kotak. Okey. Sekarang kita nak lengkapkan. Macam nak lengkapkan? Jumlah semua mesti apa? 100%. Jumlah semua. Jadi kita dah ada apa? 10, 30. Maksudnya kita ada 40 campur 8. 48. Jadi yang balance kita adalah 52. Okey, balance kita. Tengok kan? Jadi dia bagi tahu apa?
Bilangan murid yang lulus mata pelajaran matematik. Bilangan murid yang lulus mata matematik. Oh, mentang-mentang topik matematik kau di bantai matematik kan. Jawapan A, matematik yang lulus matematik apa? 82%. 82%. Dia nak bilangan murid darab dengan 150 dapat. Okey. 123 orang ramainya. Okey. Bilangan murid yang hanya lulus mata pelajaran sains. Sains saja. 10%. Daripada 150, jawapan kita akan dapat 15 orang. C. Bilangan murid yang hanya lulus mata pelajaran matematik. Matematik saja. 52%. Okey, 52 darab 150, kita akan dapat 78 orang. Itu kita cerita dia. Kita akan letak apa? Kita akan letak yang bersilang dulu. Kemudian baru kita ambil balance-balance. Okey, ini contoh soalan, kita panggil dia soalan kebat lah. Dia ada cerita. Kadang-kadang dia buat bentuk cerita. Ini senang sikit lah bagi dah bentuk jelas. Kan? Okey, nombor 3. Lah. Sebuah kedai kain mengadakan jualan murah bagi menghabiskan stok kain batik yang berwarna ada merah, ada hijau, ada biru. Ada 3 warna. Merah, hijau, biru. Okay. Hasil jualan menunjukkan sebanyak 210 orang beli kain batik tersebut. Oh, jumlah semua. 210. Okay. 70 orang membeli kain batik berwarna hijau sahaja. Hijau sahaja ada berapa orang? 13 orang. 70. Sorry. 70 hijau sahaja. 13 orang membeli kedua-dua kain hijau dan biru. Hijau dan biru. Maksudnya hijau dan biru bersilang. Ada berapa? 13. Okey. Kemudian 50 orang membeli kain batik berwarna biru saja. Biru saja 50. 15 orang membeli kedua-dua kain batik berwarna hijau dan merah. Okey, hijau dan merah. Ada 15 orang. Tidak ada yang membeli ketiga-tiga jenis kain batik tersebut. Dan tidak ada yang membeli kain berwarna merah dan biru. Berapakah bilangan orang yang beli kain batik berwarna merah sahaja? Okey. Macam biasalah. Bila 3 ni, nak lukis bagi cantik, macam tadi saya fail. Tadi, cantik ke tak cantik, saya tetap buat. Ada 3 orang saya buat. Yang tak ada, saya tinggal kosong je. Saya buat je macam ni. 3 orang macam ni. Merah, hijau, biru. Okey, kena ingat cerita dia. Pertama, kita akan isi hijau sahaja. Hijau sahaja. Jika ada perkataan sahaja ni, sahaja maksudnya sini. Sini tempatnya kita panggil dia hijau sahaja. Tempat ni kita panggil biru sahaja. Tempat ni kita panggil merah sahaja. Okay. Hijau. Dia tak ada kataan sahaja. Membeli warna hijau. Hijau maksudnya semua ni. Semua H ni hijau. Hijau sahaja ni. Ni hijau sahaja. Okey. Hijau dan merah. Ini hijau dan merah. Hijau dan merah 15. Hijau sahaja tadi 70. Okey. Hijau dan biru sini 13. Biru sahaja 50.
Ha. Okey. Lain tak ada. Dia tak bagi lain tak ada. Data tak ada. Okey. Dan dia kata semua ada 210 orang data. Data tak ada apa. Ketiga-tiga jenis gambar table tidak ada yang memiliki warna merah dan biru. Merah dan biru tak ada. Kita pangkal dulu. Merah dan biru sini tak ada. Ketiga-tiga pun tak ada. Nampak? Dia kata ketiga-tiga pun tak ada. Merah dan biru pun tak ada. Jadi yang belum kira yang sini. Kan? Jumlah semua 210. Ambil kalkulator kita tolak. Kan? Okey. 210 tolak 70 tolak 15 tolak 50 tolak 13. Dapat jawapan 62. Kan? 62 sini. Merah saja 62. Berapakah bilangan orang memiliki batik warna merah saja? Jawapan itu merah sahaja sama dengan 62 orang. Bilangan orang, okey, itulah. Merah saja. Saya faham Okey, tak faham aku cakap. Nombor 4. Diberi murid tingkatan 4. Maksudnya set semester dia murid tingkatan 4. Tingkatan lain tak boleh. K. Murid yang suka bermain piano. L. Murid yang suka bermain biola. Okey. Jadi tengok tak apa. K. Piano. L. Biola. Betul ke eja biolanya tu? Betul lah. Biola. Biola. Set semester. Semua 35. NK 15. NL 9. NK dan L. Jadi apa kita buat? Kita buat bersilang dulu. Okey. K silang dengan L tengah-tengah. Ada 5. Nampak? Ini K. K maksudnya dia termasuk semua. Kalau sini K, sini L. Maksudnya semua ni adalah K. Kan? Jadi kalau dia kata K15, maksudnya sini kena letak 10. Itu dia. L. L semua L ni 9. Dan kemudian dia kata L kita adalah 9. Jadi sini kena letak 4. Okay. Kemudian dia kata tingkatan 4 ada 35 orang. Maksudnya ada balance lagi kat dua. Semua ni ada apa? 19. 35 tolak 19. 16 kat luar. Soalan minta hitung bilangan murid yang tidak suka bermain kedua-dua. Siapa? Jawapan kita 16 orang. Yang tak suka main kedua-dua. Okey? Tinggal satu soalan. Kamu cuba buat kejap. Nanti kita bincang.
Boleh ke? Okey, sambung. Sebuah kelab badminton mengadakan pertandingan badminton antara ahli kelab. Sebanyak 38 orang ahli terlibat dalam acara ini. Okey. 20 orang ahli bermain dalam acara bergu dan 26 ahli bermain dalam acara perseorangan. Itu bilangan ahli yang terlibat dalam kedua-dua acara tersebut. Okey. Sebuah kelab badminton, tandingan badminton antara ahli kelab 38 orang ahli terlibat dalam acara ini. Jadi semua ada 38 orang. Okey. 20 orang ahli bermain dalam acara bergu. 26 bermain dalam acara perseorangan. Bilangan ahli terlibat dalam kedua-dua acara tersebut. Oh, susah juga ni. Okey. Kita buat. Jadi kita pecah dua. Ada bergu. Ada perseorangan. Okey. Dia bagi tahu kat sini, hitung bilangan ahli terlibat kedua acara. Kedua-dua acara tak tahu apa. Bila tak tahu berapa, kita letak X. Itu. Cara dia. Okey. Kemudian dia kata 20 orang bermain acara bergu. Bergu 20 orang. Maksudnya, kat sini, semua ni 20. Kan? Bergu 20 orang. Semua ni 20. Okey. 26 pula adalah bermain acara perseorangan. Semua ni adalah 26. Jadi kita ada kat situ bergu. Contoh saya ambil bergu. Ini saya nak buat sini huruf dia. Sekejap. Saya letak A. A. Ini saya letak B. Okay. Yang pertama. A campur dengan X. A campur dengan X dapat bergu. Berapa orang? Sama dengan 20 orang. Okay. Kemudian B campur dengan X. B campur dengan X pula adalah perseorangan. 26 orang. Okay. Semua sekali 38. A campur B campur X sama dengan 38. Okey, cuba kamu tengok kat sini. Kita akan dapat equation dia. Semua 38. Okey. Macam mana kita selesaikan ni? Dia senang aja kita tengok. Bila kamu letak persamaan 3 persamaan macam ni, kamu akan dapat nilai dia. Siapa dapat dulu? Tengok ni. Yang ini. Nampak? Saya pakai yang saya nampak. Maksudnya A campur dengan 26. Sama dengan 38. Gitu. Okey. Jadi kita akan dapat A sama dengan 36 tolak 28. Dapat 12. Jadi A adalah 12 orang. Macam tu. Cara dia. Bila dah dapat A, dah boleh cari X. Jadi A campur X pula sama dengan 20. A 12. Dapatlah X sama dengan 8 orang. Cara dia. Kita buat persamaan. Untuk ketiga-tiga, ini antara soalan yang kebat lah. Tapi kena kalau biasa buat, kamera saya putus. Bateri habis ke? Dia main-main ni. Nak habis main. Cerita dia kan. Macam mana? Boleh ke? Boleh follow ke? Kamu dah tertidur semua. Tiga orang. Okey. Dia ada satu je soalan yang mula-mula tadi yang nak lukis tu saya memang sebab lukisan saya memang kalau saya buat tak cantik pun. Kenapa asyik putus ni? Sekejap. Boleh ke? Ada lagi? Syafika? Sabrina?
Akil? Okey. Ya? Boleh cikgu. Boleh lah. Ingat tu dah tak ada dah. Kan? Okey. Dia tak apalah, insyaAllah lah. Topik ni sebenarnya dia bila soalan-soalan macam ni lah. Soalan-soalan macam ni yang susah sikit kan. Yang kena kurang-kurangnya kamu tengok, cuba dua kali fahamkan. Kan? Okey. InsyaAllah boleh buat. Cara kita nak senaraikan tu penting. Kan? Cuma benda ni mula ini kita belajar hanyalah boleh buatkan persilangan dan juga apa? Pelengkap. Dua je. Kan? Okay. Cuma bulat-bulat ni dah penting yang ni. Kat sini penting kan? Ni. Ini maksudnya apa? Hijau sahaja. Merah sahaja. Biru sahaja. 15 ni apa? 15 ni dia lebih baik kalau dia tulis apa? Tulis apa? Merah dan hijau sahaja. Merah dan hijau sahaja. Ini lebih sesuai. Ini merah dan hijau ada sahaja juga. Sebenarnya lagi tepat lah. Kan? Okay. Merah dan hijau sahaja lagi tepat. Okay. Ini sama sini. Hijau, biru sahaja. Sini merah, biru sahaja. Kan? Okay. Saja untuk hari ini. InsyaAllah. Ini kita akan jumpa lagi hari Jumaat. Okay. Kalau kamu ada soalan, kamu beritahu. Sebab saya bila kamu dah pergi kat sekolah ni, banyak sebenarnya masalah yang mungkin akan timbul. Kan? Kamu hanya perlu WhatsApp saja. InsyaAllah saya akan tolong kamu. Kita jumpa lagi hari Jumaat. Yang ambil MAT. Saya tiga ni ambil MAT. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Masih cikgu. Thank you cikgu.